Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bad'il Khalq, kitab permulaan kejadian, atau kitab kejadian alam semesta. Bab berkenaan dengan firman Allah, dialah Tuhan yang memulakan kejadian makhluk ini, thumma yu'iduhu, kemudian dia mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih, dan mengembalikan kejadian itu mudah kepadanya atau lebih mudah kepadanya. Rabi' bin Khuthaim ataupun Khaytham dan Hasan berkata, kullun alaihi hayyin wa hayyin, semuanya yakni memulakan kejadian dan mengembalikan kejadian kepadanya mudah. Hayyin dan hain, seperti layyin dan lain, mayyit dan mait, dayiq dan dayiq. Afa'ayina bil khalqil awal, asal dianya, adakah kami telah menjadi lemah dengan sebab telah mengadakan kejadian yang pertama? Yani afa'ya alaina, apakah jadi susah kepada kami ketika kami menciptakan kamu dan menjadikan kejadian kamu? Lughub, makna al-lughub maknanya an-nasab, kepenatan. Atwaran, yakni berbagai-bagai keadaan yang berbeza-beza. Tawran kada, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, atau berbagai-bagai peringkat, berperingkat-peringkat. Di suatu peringkat begini, di suatu peringkat yang lain begini. Ada tawrahu, maknanya qadrahu, yakni dia, seseorang itu melampaui tawrahu. Apa maknanya? Qadrahu, kedudukannya, melampaui kedudukannya, tarafnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain, katanya satu golongan daripada Bani Tamim telah datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, wahai Bani Tamim, terimalah berita gembira. Maka mereka berkata, engkau telah sampaikan berita gembira kepada kami. Kalau begitu, berilah kepada kami. Berilah kepada kami. Fataghayyara wajhuhu, maka berubah mukanya, yakni berubah muka Nabi SAW. Selepas itu Ahli Yaman pula datang kepadanya. Ahlul Yaman datang kepadanya. Dia berkata, wahai orang Yaman, terimalah berita gembira ini, kerana ia tidak diterima Banu Tamim. Jadi bila Banu Tamim telah tidak menerimanya, kamu terimalah. Mereka kata, kami telah menerimanya. Maka Nabi SAW pun mula menceritakan Bada'al Khalq, tentang kejadian alam semesta ini, ataupun permulaan kejadian makhluk ini, dan tentang Arash, kejadian Arash. Maka datang seorang lelaki, dia berkata, wahai Imran, untamu telah terlucut. Laitani lam aqum, alangkah baiknya kalau aku tidak bangkit. Yani kata Imran, alangkah baiknya kalau aku tidak bangkit, yani dari majlis Nabi SAW itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain lagi, katanya, saya masuk menemui Nabi SAW. Saya telah pun mengikat unta saya dekat pintu. Kemudian beberapa orang Bani Tamim datang. Nabi SAW pun bersabda, terimalah berita gembira wahai Bani Tamim. Mereka berkata, engkau telah pun memberikan berita gembira kepada kami, berilah pula yakni sesuatu kepada kami. 2 kali dikatakan begitu, berilah, gapo-gapo.
thumma dakhala alaihi nasum minal Yaman. Kemudian satu golongan orang dari Yaman masuk pula menemuinya. Dia berkata, iqbalul bushra ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, orang Yaman, terimalah berita gembira ini. Kerana Banu Tamim tidak menerimanya. Qalu, mereka berkata, kami telah pun menerima, wahai Rasulullah. Qalu, mereka berkata, kami datang kepadamu untuk bertanya engkau tentang perkara ini. Qala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada, wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Arasnya berada di atas air, dan dia telah menentukan segala sesuatu fi dzikri, dalam lauh mahfuz, yang telah ditulisnya dalam lauh mahfuz. Dia telah menjadikan langit-langit dan bumi. Maka ada orang yang berseru, maka ada orang yang melaungkan suaranya, mengatakan, zahabat naqatuk, yakni unta engkau telah hilang, wahai Ibn al-Husain, saya pun pergi. Rupa-rupanya alang-alang ataupun fata morgana telah pun melindunginya. Fata morgana ataupun alang-alang telah membuatkan penglihatan terhadapnya terputus. Maknanya tak nampak dah dia. Unta itu rupa-rupanya tak nampak dah, hilang balik alang-alang. Wallah, demi Allah, suka sekali aku kalau aku tidak meninggalkannya. Jadi kalau aku tidak meninggalkannya. Seterusnya daripada Tariq bin Syihab, katanya saya mendengar Umar berkata, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di kalangan kami di suatu tempat. Dia pun menceritakan kepada kami tentang permulaan kejadian, hinggalah ahli syurga masuk ke dalam tempat-tempat tinggal mereka, dan ahli-ahli neraka masuk ke dalam tempat-tempat tinggal mereka. Perkara itu telah diingati oleh orang yang telah mengingatinya, dan telah dilupai oleh orang-orang yang telah melupainya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Ibnu Adam, anak Adam telah menyumpah aku, dan tidak sepatutnya dia menyumpah aku, yakni dia katakan sesuatu yang buruk terhadapku. Dia telah mendustakan aku, tidak sepatutnya dia berlaku begitu. Adapun sumpah dia terhadapku, yakni kata huduhnya terhadapku, ialah katanya, aku mempunyai anak. Adapun pendustaannya terhadapku, ialah katanya, aku tidak akan sekali-kali lan yu'idannani, dia, yakni Allah, sekali-kali tidak akan mengembalikan kehidupanku sebagaimana dia telah memulakan kejadianku. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah telah memutuskan, telah menentukan kejadiannya, dia telah menulis dalam kitabnya, yang di lauh mahfuz. Itu semua berada di sisinya, fauqal arsh, di atas arsh. Dia tulis apa? Yaitu rahmatku mengalahkan kemurkaanku.
yakni rahmatku mengatasi kemurkaanku. Babu ma ja'a fi sab'i aradin. Ini bab berkenaan dengan 7 bumi dan firman Allah Ta'ala. Allah Tuhan yang telah menjadikan 7 langit-langit dan bumi seumpamanya hingga ke akhir ayat. Wasaqfil marfu' dan bumbung yang diangkat tinggi, yakni langit. Samkaha maknanya binaannya. Hubuk maknanya istiwa'uha wa husnuha, elok. Dan kemasnya. Adzinat apa maknanya? Sami'at, mendengar dan mematuhi. Mendengar dan mematuhi. Wa alqat apa maknanya? Akhrajat ma fiha minal mauta, ini mengeluarkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Wa takhallat anhum, dan mengosongkan dirinya dari mereka, mengosongkan dirinya dari mereka. Tahaha maknanya dahaha, ini dihamparnya. Bisahirah, apa makna bisahirah? Maknanya permukaan bumi, di mana terdapat di situ al-hayawan, di mana terdapat di situ al-hayawan, yakni benda-benda hidup. Naumuhum wa saharuhum, yakni tidur mereka dan jaga mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, pada ketika itu berlaku perselisihan di antara dia dengan beberapa orang berhubung dengan tanah. Dia pun pergi menemui Aisyah. Dia menyebutkan kepadanya tentang perkara itu. Aisyah berkata, wahai Aba Salamah, elakkan dirimu dari tanah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menzalimi qadar sejengkal tanah ataupun bumi akan dikalungkan kepadanya dari 7 petala bumi. Dari 7 petala bumi dikalungkan kepada dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil sesuatu dari bumi ini tanpa sebenar, nescaya akan ditenggelamkannya pada hari kiamat nanti hingga ke 7 bumi yang ke-7. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW sabdanya, zaman telah pun beredar seperti keadaan hari Allah telah menjadikan langit-langit dan bumi 1 tahun 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. 3 daripadanya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab, ini hak suku Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bahawa Arwa telah berbantah dengannya tentang suatu hak yang didakwanya Sa'id telah mengurangkan haknya. Jadi dia telah mengadukan hal ini kepada siapa? Kepada Marwan. Maka Sa'id berkata, saya mengurangkan haknya? Saya ada mengurangkan sesuatu dari haknya? Saya bersaksi bahawa saya sesungguhnya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka sesungguhnya akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat dari 7 aradin, dari 7 bumi, yakni dari petala yang ke-7 daripada bumi ini.
Lepas tu dia kata, Ibnu Abi Zinad berkata daripada Hisham, daripada ayahnya, kata ayahnya, Sa'id bin Zaid berkata kepadaku, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baiklah. Habis dah kitabul jihad gapo semua tu. Habis cerita tu. Kemudian masuk ke dalam bab bad'il khalq, yakni kejadian alam semesta. Dia ada kesesuaian di antara bab ni, bab sebelum ni dengan bab ni, iaitu dari segi jihad itu boleh menyebabkan tercabut nyawa. Jihad boleh menyebabkan tercabut nyawa, matilah maksudnya. Mati tu siapa? Kita yang kecil sangat. Maknanya kalau dilihat daripada jauh tak nampak sikit abu, tak nampak sikit abu. Tak ada bezanya dengan binatang-binatang melata yang lain. Kalau kita tengok binatang lain ada hak lebih kecil-kecil, tak nampak. Tak nampak kumai-kumai ataupun hak kecil-kecil tu, semut dan sebagainya, halus nampak. Orang lain tengok hak besar-besar, tengok kita pula gutu jugalah. Hak besar lagi daripada kita, dia nampak kecil lah gutu. Kecilnya manusia ni, tak ada gapo. Kalau kita tengok kejadian, kita ni adalah salah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak. Alam semesta ni semua kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang besar-besar. Yang berupa apa ni? Planet-planet. Hak tidak planet. Macam-macam yang besar-besar. Semuanya ada permulaan, ada kesudahan dia. Ada kesudahan dia. Ada kesudahan dia. Ada akhirnya yang orang panggil binasa tu. Kalau kita mati, makhluk-makhluk lain orang panggil binasa, hancur, musnah, rosak. Gapo tu semua berlaku belaka kepada kejadian alam ni, bukan kepada manusia saja. Yang berbezanya ialah manusia ni dengan jihad itu dia naik darjat dia. Itu beza. Naik darjat dia tu. Dan dia ada kehendak, ada kemahuan, ada hasrat dia, ada perjuangan dia. Ada pihak lain, langit, bumi, bintang-bintang, matahari besar mana pun, dia tidak ada perjuangan. Tidak ada perjuangan, tidak ada gapo. Kalau hancur pun hancur, habis masa dia hancur. Itu dia ada pertalian dari sudut tu. Nak ceritanya sebesar mana pun pasti berakhir dengan hancur, musnah, belaka. Kita kena tengok kejadian lain tu, bagaimana kejadian dia, apa beza dia dengan kita. Dan kenapa? Maknanya kalau kita sanggup berkorban pun kita tidak berasa payah, tidak berasa berat, sebab kita tahu kedudukan kita. Walaupun kita kecil, tak ada gapo pun nak berani dengan orang lain-lain. Tapi apabila kita sedar kedudukan kita, tidak pelik lah. Kalau kerana agama tu, maknanya sampai mati, sampai terkorban, sampai musnah, tidak pelik lah. Ini kitab Bad'il Khalq. Bad'il Khalq bermakna permulaan kejadian. Makna kerana dalam bab ini akan disebutkan hak mula-mula kejadian, sebelum jadi gapo-gapo dia hak mula-mula. Selain daripada tu, hak kejadian hak kemudian tu pun ada disebut juga. Misalnya kejadian Adam, kejadian surga, kejadian neraka, kejadian nabi-nabi, kejadian macam-macam, syaitan, iblis, kejadian binatang-binatang, kejadian Hawa misalnya. Itu dalam bab ni, dalam bab dia lah. Serupa kalau kita tengok dalam kitab Bible, dia sifir kejadian, kitab kejadian orang panggil, sifir takwin. Sifir takwin. Hak tu serupa tu. Cuma bezanya di dalam hadis-hadis ni dia baiki banyak. Mana-mana yang sudah diselewengkan, sudah tak betul dalam tu ada. Hak tak ada dalam tu pun ada juga. Hak ada hak tak betul lah. Kalau ada hak kebetulan betul, betul. Kebetulan betul tidak makna meniru, tidak.
Itu makna kebetulan betul, tidak terbaiki, tidak berubah. Ada juga yang tak nak disebut. Gitu dalam bad'il khalq, permulaan kejadian. Ini bab firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dialah yang memulakan kejadian makhluk ini, kemudian mengembalikannya. Mengembalikannya, yang dimaksudkan makhluk ini ialah manusia dan jin. Dia memulakan kejadiannya, tak ada siapa yang buat. Lepas tu dia mengembalikannya, yakni akan mengembalikannya. Dah mati, ada dah kita ni. Lepas tu setelah mati tu beribu tahun, mana-mana sudah mati dah, hilang, tak tahu pergi mana. Zahirnya. Tetapi Tuhan, dia tu akan mengembalikannya, yakni menghidupkan semula. Ini makna ada kehidupan semula lah. Ada kepercayaan tentang ma'ad, yakni hari kebangkitan, hari kebangkitan. Wa huwa ahwanu alaih, mengembalikan yang sudah dijadikan itu kepadanya lebih mudah, atau mudah saja. Imam Bukhari buat mari, dia petik daripada kata-kata Rabi' dan Hasan Basri bahawa kullun, yakni kedua-duanya, yakni memulakan kejadian dan mengembalikan semula kejadian itu setelah tiada, kedua-duanya itu makna kullun. Kedua-duanya itu adalah mudah kepadanya. Tidak kata menjadikan semula itu lebih mudah, tidak. Maknanya Imam Bukhari memilih tafsiran di sini. Ahwan ini, isim tafdil ini bukan dengan makna ala babihi, orang panggil. Kalau isim tafdil ala babihi bermakna lebih mudah kepadanya, bermaknanya hak nak buat dulu tu payah sikit kira-kiranya, hak ni lebih mudah. Ataupun mudah dah kepada dia, tapi hak ni lebih mudah lagi, maknanya ada lebih kurang. Bila ada lebih kurang, kira-kiranya kurang sempurna lah sifat Tuhan. Dia nak buat mula-mula sebelum buat kejadian manusia, kejadian langit, kejadian apa-apa, mudah kepada dia. Tetapi setelah tak ada tu, dah muka ada dah, kita kata kita kata kerangka dia, dah ada dah, kita kata plan dia tu, dah ada dah, kita kata hak dia lakaran dia dulu, nak buat pula tu lebih mudah. Ini sebuah makhluk pula jadi. Sebab itu Imam Bukhari tak saya pakai hak tu. Ahwanun isim tafdil ala ghairi babihi, orang panggil. Isim tafdil ala ghairi babihi, walaupun sirah tu sirah tafdil, tapi tidak dipakai dengan arti lebih. Sebab kalau lebih, maknanya dia seperti makhluk. Maha suci Tuhan daripada menyerupai makhluk. Sebab itu dia mari kata-kata Rabi' dan Hasan Basri ini, itu tujuan dia. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua, ada ulama mengatakan ahwan ini memang isim tafdil, makna dipakai dengan makna asal dia, lebih mudah kepadanya. Ini nisbah kepada penilaian kita, bukan kepada dia. Pada dia tu serupa je, kepada Tuhan tu serupa je nak buat. Mula-mula nak buat, kau nak buat semula kau serupa je. Tapi kepada kita, cuba kita fikir, yang kita duduk bantah sangat tu, yang kita payah nak terima sangat tu, Tuhan boleh menghidupkan semula tu. Apa? Kalau kita nak kira dari segi logik, lebih payah kau Tuhan nak buat. Hak mula dia boleh buat daripada tak ada langsung tu, tak ada contoh dia boleh buat. Kalau hak sudah ada dah, cuma hilang sekejap, hilang tu pun hilang pada kira pandangan kita ni, tentu sekali lebih mudah untuk dia mengadakan semula. Maknanya pada fikiran kita, kalau kita gunakan akal logik itu, kenapa ya kita berasa berat sangat nak terima tu kebangkitan semula, sedangkan yang akan membangkitkan itu ialah Allah tu juga. Mana boleh guna kedua, tapi Imam Bukhari pilih hak tu, pilih hak tu. Kullun alaihi hayyin wa hain. Imam Bukhari nak Imam Bukhari nak cerita hayyin ini,
Apa ni? Fahuwa alayya hayyin dalam Quran. Hayyin. Dia nak isyarat ahwan ni dengan makna hayyin. Lepas tu ada dalam Quran pun ada juga perkataan lain, hayyin. Hayyin ini adalah satu wazan yang mana ada dua, boleh guna kedua, maknanya sama-sama makna sifat. Hayyin, hain pun boleh juga, sama makna dia, mudah. Serupa dengan layyin, lain, serupa dengan mayyit, mait, maknanya serupa. Layyin maknanya lembut, mayyit maknanya mati, yang mati. Dayyiq, sama maknanya. Dayyiq maknanya sempit, dayyiq pun makna sempit juga. Dia nak ceritanya dua ni dari segi bahasanya boleh, tidak salah dari segi bahasanya. Afa'ayina, afa'a'ya alaina, afa'ayina, afa'a'ya alaina, yani al-khalqul awal. Afa'a'ya alaina al-khalqul awal. Apa makna? Apa Imam Bukhari ta'wil lagu tu? Afa'ayina. Kenapa dia tidak kata a'ajizna ataupun a'ajazna? Kenapa dia tidak kata, tapi dia kata afa'a'ya alaina. Jadi ayya ya'ya. Fi'il apa ni, sulasi, fi'il sulasi. Itu dia nak kira dari segi lughah lah. Fi'il sulasi. Ayya ya'ya makna dia lemah, lesu, penat, letih, tak berkuasa, tak berdaya. Itu makna. Ini fi'il lazim. Imam Bukhari dia kata a'ya. Ini sudah 4 huruf, fi'il rubai. Dan ia memberi makna mutaaddi. Imam Bukhari nak isyarat fa'ayina ini pun walaupun dia lazim, tapi dengan sebab dia mutaaddi dengan ba', ada ba' selepas dia tu, silah ba', dia jadi mutaaddi juga. Itu dia nak cerita. Sebab itu dia tafsirkan afa'aya alaina, afa'ayina bil khalqil awal. Tetapi kalau kita kata, kita terjemah biasalah, apakah kami telah jadi penat dengan sebab kejadian yang pertama, yakni menciptakan kejadian yang pertama? Adakah kamu fikir begitu? Tidak. Mana istifham ingkari, orang panggil istifham ingkari. Mana kalau kamu fikir begitu tak kena lah. Itu kamu fikir begitu bermakna kamu buat aku ni seperti makhluk, mana begitu seolah-olahnya. Tak kena lah kalau begitu. Itu orang panggil istifham ingkari. Hamzah tu tu hamzah tu istifham ingkari, maknanya kami tidak pernah, kami tidak penat, kami tidak lemah dengan sebab kami membuatkan kejadian yang pertama tu tidak lemah, tidak penat. Afa'a'ya alaina al-khalqul awal, afa'a'ya alaina, adakah telah memenatkan kami ketika kami telah menciptakan kamu dan menjadikan kejadian kamu dulu jadi penat? Adakah kamu fikir begitu? Mana tak kena. Lughub apa makna lughub? Yani nasab, penat, letih. Ni Imam Bukhari mana tengok kepada ayat yang lain, mana serupa juga dengan ni, afa'ayina bil khalqil awal, serupa juga dengan ayat yang lain, iaitu walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub, wama massana min lughub. Begitu. Kami telah menjadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, wama massana min lughub, dan kami tidak disentuh oleh kepenatan. Mana kami tidak mengalami, tidak berlaku penat kepada kami. Serupa dengan hal ni. Dia nak ceritanya afa'ayina ni, kalau kita tak apa jelas hamzah istifham di sini, istifham ingkari, kita tengok dalam ayat lagi lah ada perkataan lughub itu. Tu pesan Imam Bukhari. Dia mari sebutir gitu. Lughub. Ni mana pula ni? Ayat lain. Tapi makna dia sama dengan hal tadi. Makna dia sama dengan hal tadi. Wa ma massana min lughub. Kami tidak penat. Bukan berarti kalau kata hari Sabtu tu maknanya rehat. Ahad, hari yang pertama membuat kejadian alam ini. Isnin,
Yang kedua, hari yang kedua. Thulatha, mana hari yang ketiga. Arba'a, hari yang keempat. Khamis, hari yang kelima. Jumaah, hari terkumpul semua. Sab, rehat. Apakah dengan membuatkan kejadian hari itu, buat semua ni ada 6 hari, dalam masa 6 hari, lepas tu hari yang ketujuh tu rehat? Seperti mana kepercayaan orang Yahudi, bila Tuhan tu buat semua ni, dia pun terlentak tidur berehat. Dia terlentak tidur berehat. Itu orang Yahudi kata. Islam kata tidak lagu tu. Inilah menjadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya, wa ma massana min lughub. Jadi apa perlu nak berehat, nak guling tidurnya? Dah tidak penat. Kepercayaan penat lagu tu ini adalah kepercayaan yang tak betul, tak betul. Atwara, wa qad khalaqakum atwara. Atwara atau mana? Dari satu tahap ke satu tahap, atau dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain, ataupun dalam keadaan-keadaan yang berbeza-beza. Kami jadikan kamu dalam keadaan yang berbeza-beza. Yang ini ada beberapa makna lah mengikut ahli tafsir tu. Tawran kadza wa tawran kadza. Setengah ulama mengatakan tawran kadza wa tawran kadza, di satu tahap begini, di satu tahapnya sebagai air mani, di satu tahapnya sebagai air mani, lepas tu di satu tahap yang lain pula sebagai darah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan begitulah seterusnya. Itu kejadian kamu. Di suatu tahap begini, di satu tahap begini pula. Di suatu tahap hanya seketul daging yang tidak ada gapo dia. Di tahap yang lain pula ada nyawa dah pula, masuk nyawa dah pula. Di satu tahap kamu tak ada rupa pun. Di satu tahap yang lain kamu mempunyai rupa yang begitu menarik. Itu makna tawran kadza wa tawran kadza. Ini berkenaan dengan kejadian belaka. Ada juga yang mengatakan tawran kadza wa tawran kadza itu dalam keadaan yang berbeza-beza. Kadang-kadang Tuhan buat susah, kadang-kadang Tuhan buat senang. Begitu kejadian manusia. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka, kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Ini keadaan ni yang berbeza-beza ni memang mengikut kejadian yang Tuhan sudah buat dah lagu tu. Kejadian manusia yang Tuhan sudah buat dah lagu tu. Suka, sedih gapo tu. Ada tawrahu, ini dia nak bahas dari segi bahasa pula. Ada tawrahu, apa makna ada tawrahu? Yani jawaza haddahu ataupun qadrahu. Yani dia melepasi, melewati kedudukannya. Sepatutnya dia setara ni lebih hak, lebih daripada kedudukan. Itu makna ada. Ada tawrahu. Tawr itu, tawrahu itu maknanya satu tahap, melepasi tahapnya. Nak kira dari segi bahasa lah, tawr itu makna gitulah. Atwar itu jamak dia, itulah. Lepas pada tu riwayat daripada Imran bin Husain, dia kata ada beberapa orang Bani Tamim mari kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, wahai Bani Tamim, terimalah berita gembira ini. Mereka berkata, engkau telah pun beri berita gembira kepada kami, maka berilah kepada kami yang ini sesuatu benda. Bubuh muka Rasulullah SAW. Maknanya bila kata absyiru, terimalah berita gembira, dia pun tu kata segalanya. Bukan semua kata, ada kata lagu tu. Dia kata, dah kamu bagi dah berita gembira kak? Rupanya berita gembira ni hak boleh pitih, hak boleh benda-benda lagu tu lah. Maknanya tak kena, Nabi tak kena cara lagu tu. Kalau sebut-sebut sikit tu maknanya berita gembira ke ada gapo-gapo kesukaan ke gapo, maknanya nampak selalu benda selalu. Dia tak suka lagu tu, tak saya ajar umat dia lagu tu. Nanti dulu adakah dia royak berita gembira tu gapo? Berita gembira ni tidak dalam bentuk benda saja. Ni tak ada royak lagi, dia kata ada royak dah berita gembira tu, bui lah, gapo-gapo, bui unta ke, bui kuda ke, gitu kira-kira. Tak kena lah gitu.
Berubah muka Rasulullah SAW. Dia tak kata apa tadi. Lepas tu orang Yaman pula mari. Dia kata, wahai ahli Yaman, terimalah berita gembira ini. Bila Banu Tamim tidak menerimanya, atau kerana Banu Tamim tidak menerimanya, mereka pun kata, kami terima. Kami terima. Mana kami bersedia. Maka Nabi SAW pemula menceritakan permulaan kejadian makhluk, cerita tentang Arash. Cerita, dia pun cerita hak tu rupanya berita gembira yang dia hendak sampaikan itu. Yang dia berita gembira ni, dalam ni dia ceritalah gapo-gapo yang mana kalau orang tu pegang, dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi, dia akan dapat syurga kalau ikut panduan itu. Itu yang dimaksudkan berita gembira tu. Adapun hak harta gapo ni, Nabi SAW bagi juga kepada siapa-siapa pun, kadang hak tak minta lagu tu pun bagi juga. Tetapi hak tu tak kira, hak dia, kerja dia nya, kalau dia nak sampai hak sebenarnya, iaitu bukan hak tu. Hak ni sepatutnya kita terima daripada dia. Lepas tu marilah satu orang, dia kata Imran, kata dia Imran, untamu terlucuk, kata dia. Jadi dia bila orang royak terlucuk tu tubik gila. Lepas tu dia nyesal. Ni dia cerita dia, alangkah baiknya kalau aku tak bangkit, mana kalau aku tak keluar daripada majlis Nabi SAW tu, dengar terus, dengar sampai kesuk hak dia cerita tu. Alangkah baiknya. Jadi nyesal lah, ini penyesalan dia. Mana dia keluar pergi, pergi tengok tu dalam riwayat selagi itulah. Dalam riwayat selagi tu sebab tu juga, cuma lebih detail lagi. Ini Imran bin Husain kata, dia kata saya ikat dah, kata dia. Unta dia tu dekat pintu. Lepas tu orang Bani Tamim mari. Dia kata sebab tak adilah, builah kepada kami. Cuba di sini dia kata builah kepada kami 2 kali. Bui itu bui benda. Kemudian masuk beberapa orang Yaman. Mereka berkata, iqbalul busyra, terimalah berita gembira wahai penduduk Yaman, kerana Banu Tamim tidak menerimanya. Kalau tidak menerima ni maknanya tidak Islam kah? Tidak Islam juga, dia terima juga, tapi terima kemudian. Dia silap faham bila kata terlalu sangat nampak kebendaan tu. Bila kata terimalah berita gembira tu, nampak alah kebenda. Tu silap dia. Maka Nabi SAW tak cerita kepada pokok dia, cerita kepada hak ni. Bukan maknanya dia tolak. Setelah tu dia tidak tolak, dia terima hak ni. Nabi SAW cerita ni bila dia dapat tahu, cumanya rugi dianya. Sepatutnya dia dapat, sebab Nabi SAW kemukakan kepada dia mula-mula, pokok dia. Tiba-tiba dia kata gitu, silap. Nabi SAW jadi tak cerita. Jadi cerita dia maklumat, dapat ilmu, pengetahuan tentang sesuatu lebih dulu daripada orang lain, itu satu kelebihan. Di suatu ketika kita dapat hak orang lain tidak dapat, itu adalah satu kelebihan. Walaupun kemudiannya orang lain dapat juga, tapi dia tidak dapat secara langsung daripada Nabi SAW dalam bentuk tawaran yang istimewa begitu. Itu kerugianlah kepada dia. Bukan makna dia dah tak terima, dia tidak Islam. Tidak, dia pun salah faham. Kalaulah Nabi SAW rayak selalu percaya kepada ini, percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, dia terima, memang Islam belakang dah. Cuma dia tidak, silap dia lah. Cepat-cepat nak tafsir sendiri kata-kata Nabi SAW, terimalah berita gembira tu, dia pakai dengan makna berita gembira jenis kebendaan. Dia pun kata puak-puak Yaman ni pun kata, puak-puak Yaman ni kata, kami terima dah wahai Rasulullah. Memang kami mari ni pun nak tanya engkau tentang hak ni, gapo dia berita gembira, gapo dia tentang kejadian kita ni akan datang, kita jadi lagu mana, nak tahu waktu kami mari ni pun. Kena qala, tentang perkara ini, qala kana Allah. Dalam riwayat yang lain orang tanya Nabi SAW, di mana Allah sebelum dia menjadikan apa-apa daripada alam semesta ni, di mana Allah? Orang tanya. Ni dia rekasan ni. Nak tanya tentang ni lah, kata dia. Lepas tu Nabi SAW kata, Allah
Kan Allah, sedia kala adanya. Tadi kita kata Allah telah ada, yang ini nisbah kepada hak tak ada lagi. Telah ada, bukan makna telah tu sebelum pada tu dia tak ada, terikat dengan masa. Tidak. Kalau kita nak terjemah dalam ibarat yang lain, boleh kita kata Allah sedia kala adanya. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun selain daripada dia. Tidak ada sesuatu apapun selain daripada dia. Pada ketika itu tak ada apa satu, dia saja ada. Lepas tu arash dia alal ma', berada di atas air. Berada di atas air. Dan dia tulis dalam zikri. Zikri di sini maksudnya lauh mahfuz. Segala sesuatu dia tulis belaka dah. Nak jadi gapo dah, kita tak terlintas dalam fikiran kita pun ada dah. Dan dia menjadikan langit dan bumi. Mana selepas tu yang ini bermula dengan dia saja adanya. Sebelum pada tu tak ada apa-apa. Tidak ada sekali dengan dia tu ada apa-apa, tak ada. Apalagi kalau nak kata sebelum dia ada benda lain, tak ada. Lepas tu orang pun mari, orang Melayu mari kata unta engkau hilang, wahai anak Husain. Dia pun pergi, tahu-tahu unta dia tu telah hilang di balik alang-alang tu kan dia fata morgana. Maknanya kalau tengok daripada jauh pada pasir tu nampak macam berkelip-kelip jauh tu. Seperti kita tengok atas jalan raya lah, ketika tengah hari tu nampak macam air gitu daripada jauh nampak tu. Maknanya unta dia ni hilang lenyap, tak nampak langsung. Pak nampaknya kelip-kelip tu, tak nampak, hilang pergi. Fa wallah la wadittu anni taraktuha, demi Allah alangkah baiknya kalau aku suka benar kalau aku tinggal atau cara kau unta tu ni pergi cari unta tu, sibuk tidak kata dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk cerita tentang kejadian alam pada hari itu. Dia cerita tu sampai kepada orang ni, satu golongan manusia masuk ke dalam syurga, satu golongan masuk ke dalam neraka. Maknanya habis cerita. Lepas pada tu ada orang hak terlupa, ada orang hak ingat, ada orang ingat sikit, ada orang ingat banyak. Gitulah, beza-beza. Cuma hadis ini adalah hadis yang besar, hadis ini besar. Di sini ada kan. Sini je dapat dari segi Usuluddin ni. Dalam apa ni? Hasyiah Sindi, dalam Hasyiah Sindi ni. Tak ada banyak. Mana ni? Dia kata kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Walam yakun syai'un ghairuhu. Di sini tak ada. Dalam riwayat yang lain, dalam Tirmizi misalnya, riwayat yang sahih, orang tanya di mana Tuhan sebelum dia menjadikan khalq, makhluk ni. Nabi SAW jawab, kana fi ama, ia berada dalam kabus. Amat itu maknanya kabus ataupun awan ataupun mega. Ia berada dalam kabus. Kana fi ama.
Sini tak ada. Ini hadis besar ni, hadis ni. Di sini dia sebut dalam Bukhari ini lebih jelas lagi, tidak keliru. Tidak keliru. Iaitu kan Allah telah ada. Dia tidak kata Allah duduk dalam amak kau gapo kau, tak ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apa pun selain daripada dia. Dia saja yang ada. Tak ada cerita. Tapi apakah bercanggah dengan hadis amak itu? Tidak bercanggah. Tidak bercanggah. Dari hadis amak tu, kalau ialah panjang cerita dia je. Kalau secara ringkas lah boleh kita sebut lah, secara ringkas. Ini sebenarnya ulama-ulama buat kitab suku pula ni. Cara bincang tentang hadis amak saja. Amak tu apa makna? Kana fi amak tu apa makna? Amak tu maknanya, kalau secara ringkasnya kita kata, iaitu berada dalam amak, dalam kekosongan ruang, yang mana kalau digambarkan iaitu seperti kabus. Yang inilah yang menjadi punca kepada ataupun bahan asas kepada kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ni. Bukan berada dalam amak tu makna jadi duduk tengah begitu, tidak. Bukan makna duduk tengah berada dalam amak tu, tidak. Berada dalam kekosongan lah. Tetapi kekosongan itu dia berupa seperti apa ni? Kekosongan berupa seperti awan ataupun kabus, yang mana ini menjadi asas ataupun bahan asas kepada sekalian kejadian alam semesta, surga, neraka, kau gapo kau, asasnya tu. Kalau orang kemudian ni ahli-ahli sains, dia kata eta, maknanya paling kecil sekalinya eta, dan ada belaka dalam ruang alam semesta ni. Hak inilah yang menyebabkan jadi ada benda-benda lain ini. Lepas tu ahli sains yang lain pula kata ada lagi halus lagi daripada tu, yang merupakan asas ataupun benda asas kepada kejadian alam ini. Inilah punca benda. Kemudian berupa jadi gini daripada situlah. Itu satu. Yang kedua, amak itu memberi makna, ini secara ringkas, amak itu memberi makna dalam kebesarannya, karena fi amak, ia berada dalam kebesarannya. Kalau dalam bahasa kemudian ni, dalam bahasa kekuasaan dunia kemudian ni, dia kata apa dia? Dalam payung kekuasaan, berada dalam payung kekuasaannya. Sebab itu dalam apa ni, Faidul Bari, dalam Faidul Bari Syarah Bukhari, Anwar Shah Kashmiri tulis itu, dia terjemah amak itu dengan makna seperti Chatra Shahi ini maknanya payung, payung raja, seperti payung raja, maknanya lambang kebesaran dia. Sebab tu kita terjemah tadi, maknanya dalam kebesarannya. Payung tu melambangkan kebesaran dia. Bukan makna payung tu payung tak hujan pun, buka semacam payung tu buat ke dia, kita kata itu lambang kebesaran. Lambang kebesaran.
bukan bermakna payung seroti. Sebabnya dalam Quran ada juga disebutkan, hal yanzuruna an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam, fi zulalin minal ghamam. Adakah mereka menunggu Allah akan datang kepada mereka dalam zulal minal ghamam, dalam lapisan dalam kegelapan ataupun lapisan apa ni, awan. Apa makna lapisan awan? Tuhan mari dalam awan? Tidak. Maknanya ini gambaran untuk memudahkan faham kepada manusia. Jadi mari dengan kebesaran dia. Mari dengan kebesaran dia. Yang disebutkan dengan awan tu sebagai naungan, yang menandakan kebesaran dia. Bukan maknanya Tuhan tu nak payung dengan awan ke apa, tidak. Bukan makna lagu tu. Ini dalam Quran pun ada sebut. Serupa juga zulalim minal ghamam, itu makna awan. Amak ni pun lebih kurang tu juga. Tapi apa yang disebut amak, awan ini? Sebab sebagaimana awan itu, walaupun kita nampak bergumpal, kita nampak berkabus, hakikatnya air juga. Jadi air itulah menjadi punca kepada alam ini. Air itu menjadi punca kepada alam ini. Sebab itu dalam riwayat yang lain dia sebut, lepas pada itu Allah SWT menjadikan air, aras dia tu duduk di atas air. Yang ni air tu bukan maksudnya air seperti air kita ni. Makna isyarat ataupun lambang kepada kejadian, permulaan kejadian, sesuatu yang menyuburkan. Mana hak tak hidup jadi hidup, hak tak ada jadi ada. Gitu. Asalnya kabus, lepas tu air. Kita nampaklah maknanya cara perkembangan itu daripada kabus amat, lepas tu air, lepas tu baru hak lain-lain. Gitu ceritanya. Begitu. Wa kana arsyu 'alal ma', maknanya arsy dia tu berada di atas air. Sebab kita katalah bumi ni duduk di atas air, boleh juga. Sebab dalam bumi tu pun ada air, kita kata. Begitu juga bumi ni sebahagian besarnya adalah ditutupi dengan air. Hak tanah tu sikit. Mana duduk di atas air. Bumi ni, tanah ni, kalau kita kata duduk di atas air pun boleh juga. Jadi hak ni aras dia tu berada di atas air. Air tu kalau kita nak kata air serupa dengan air ni pun boleh jadi juga. Ataupun air tu air jenis lain, tapi rupa dia tu air lah juga. Kita kata masing, kalau serupa air laut, masing. Walaupun air, tapi tidak serupa dengan air telaga tu. Air laut, hak kebanyakannya yang menutupi bumi tu, hak tu masing air juga. Hak ni lagu mana? Tidak tahu, tapi disebut sebagai air. Aras tu apa dia? Yang ni kerajaan Allah, hak besar. Sebelum daripada dia menjadikan langit-langit dan bumi ni sudah ada dah. Kerajaan dia tu besar, hak tu. Maknanya hak besar lagi, hak luar tu. Lepas pada tu baru jadi hak dalam. Baru jadi hak dalam. Jadi seseolahnya hak dalam langit bumi gapo ni berada dalam lingkaran hak tu aras yang besar. Kursi, hak kata kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi itu pun gambaran kepada kejadian alam yang besar, yang merangkumi semua langit-langit dan bumi. Mana tidak lari daripada lingkaran kursi itu. Hak tu tidak lari daripada lingkaran aras. Mana dalam kerajaan dia, cuma lepas tu ada ni pula dalam dia, dalam lingkaran itu. Mana terikat dengan sistem tu, terikat dengan sistem aras tu. Tidak lari daripada hak tu. Lepas tu baru jadi langit dan bumi apa semua ni.
Lepas tu ni anak Adam telah memaki aku, sumpah aku tidak patut dia buat begini. Dia sumpah tu lagu mana? Dia kata aku ni ada anak ke apa? Tak kena. Ada anak, ada ayah, ada gitu-gini kejadian makhluk tu. Tuhan tidak lagu tu. Tuhan tidak lagu tu. Mendustakan itu lagu mana? Iaitu dia kata Tuhan tidak akan menghidupkan kembali dia tu, yakni manusia tu, sebagaimana dia telah memulakan kejadiannya. Dia kata Tuhan tidak mampu. Itu mendustakan Tuhan. Sedangkan tidak, dia sudah kata dah mula-mula lagi. Imam Bukhari pun mari ayat tu, wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Itu macam dia cerita, Allah SWT cerita, dia tidak berlawak, tepat betul, mesti akan berlaku begitu. Tiba-tiba dia kata tidak, Tuhan tidak akan kuasa untuk menghidupkan kembali. Nak hidup lagu mana? Dah hilang tak tahu mana dah. Jadi gaul dia tak tahu hancur lebur dah. Nak hidup lagu mana? Itu tak kena. Sebab apa dia kiaskan Tuhan tu dengan makhluk, dengan kejadian-kejadian yang lain. Sedangkan Tuhan itu tidak gitu. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah, bila Allah SWT telah memutuskan tentang makhluk dia ni, menentukan tentang makhluk dia ni, dia pun tulis dalam kitab dia. Kitab itu tersimpan di sisinya. Bukan di sisi dia tu makna dekat dia, tidak. Bukan bermakna di sini indiyah makaniyah, tidak. Maknanya di sini dalam perhatian dia. Dalam perhatian dia. Itu makna dekat dia tu. Yang orang lain tak tahu, tidak sampai jangkauan fikiran, lintasan hati manusia tak sampai ke situ. Fikiran manusia tak sampai situ. Itu makna indahu. Di atas arash. Di atas arash. Yang ni arash itu enggak dia. Sanilah kerajaan Allah SWT. Yang mana langit, bumi, apa semua ni duduk dalam lingkaran itu. Di atas arash. Bila kita kata di atas, jangan kita anggap duduk situ atas. Kalau diandaikan, mana ulama-ulama kata lingkaran dia tu bulat. Semuanya duduk dalam. Kalau kata di atas, mana di atas? Mana di atas? Kalau kita kata bumi ni pun susah dah nak kata. Orang duduk balik bawah di bumi ni bulat, orang duduk balik bawah, atas bagi dia balik sana. Padahal orang duduk balik atas tu bawah, tidak atas. Tak boleh nak tentu dah atas bawah tu. Tak boleh nak tentu dah atas bawah. Orang duduk balik sana, ada atas tu, duduk balik sana, dia kata dia duduk atas bagi dia balik sana. Sedangkan orang balik ni bawah kaki dia. Bukan atas dia. Atas dia kok lain pula atas. Jadi mana atas? Kita tak boleh kata atas tu mesti kuning. Tak boleh kata. Boleh jadi maksud atas tu maknanya semua sekali. Semua sekali. So keliling kita ni atas belakang. Tak kira ada balik bawah tu pun atas juga. Begitulah jadinya. Atas dengan arti dalam kerajaan dia. Mana dia menguasai kerajaan dia tu. Yang mana hak langit bumi gapo ni kecil lagi duduk dalam dia tu. Hak ni makna dia kuasai semua. Dia tu tak boleh kita kata dua alik tu, dua alik ni, tak boleh. Itu nisbah kepada manusia saja boleh kata gitu. Dia tulis kau dia tulis dalam kitab dia tu. Anna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat aku dalam setengah riwayatnya sabaqat ghadabi, telah mendahului, mengatasi kemurkaanku. Hak tu hak dia sudah tulis dah, tetap dah hak tu. Apa makna? Rahmatku telah mengatasi atau mengalahkan kemurkaanku. Mana sifat dia belaka, tetapi kalau dalam istilah orang tasawuf dia panggil tajalli lah, pernyataan sifat tu, pernyataan sifat rahmat terhadap kejadian Allah semua sekali ni. Rahmat dia tu lebih mengatasi daripada pernyataan sifat ghadab dia, yakni murka dia. Sifat murka tu lagu mana? Nyata melalui sifat qahar. Kalau katalah sifat qahar itu yang menguasai, yang mengatasi sifat rahmat, bermakna yang ada ni buruk saja, tak ada hak comel, tak ada hak molek.
tak ada hak sihat, tak ada hak comel, semuanya teruk berlaku. Itu pernyataan sifat tu. Tapi Allah SWT tidak menyatakan lebih sifat itu daripada sifat rahmat ini. Sifat rahmat ni mengatasi sifat lain. Sebab itulah kita tengok dalam kehidupan ini, hak baik mana lebih banyak daripada hak buruk. Banyak hak baik. Hak sakit dalam kehidupan kita seorang ni, mana lebih banyak daripada hak sihat. Mana lebih banyak daripada hak sakit? Banyak hak sihat. Kalau secara keseluruhan orang cacat dengan orang yang sejahtera, mana lebih banyak? Banyak yang sejahtera. Begitulah seterusnya. Kenapa ni? Ini adalah kerana pernyataan sifat rahmat tu lebih. Sehingga orang tak ada akal tu pun dia ada tu simpati, rahmat, kesian belah, nak jaga anak dia, nak melindungi anak dia, nak beri makan anak dia. Orang tak erti apa satu. Tak ada akal. Hak kita boleh sembelih. Tu pun dia ada juga sifat rahmat. Ada. Dan sifat rahmat ni mana tanpa dicari, tanpa diusahakan, kita tak ada buat apa-apa pun. Bahkan kalau orang tu kufur kepada Tuhan sekalipun, sifat rahmat dia tu meliputi dia. Meliputi dia. Dalam Quran pun sebut gitu juga. Sifat rahmat meliputi semua sekali. Tetapi sifat ghadab ni dia tidak. Kalau orang tu baru lahir, budak, dia buat apa-apa kesalahan, Tuhan murka ke? Tak, tak murka. Tak ada murka. Apabila dia balik, yang ni berakal. Kalau gila, tak juga. Cukup umur 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun pun dah gila, tak kira juga. Sifat murka dia tu tak kena, walaupun dia buat salah. Hanya yang berakal saja. Yang ada fikiran cukup umur, kalau dia buat salah, baru ada murka dia. Itu pun dia ada sifat pengampun dia pula. Sebab rahmat tu lah lebih. Rahmat tu lebih. Kalau taubat, dia ampun lagi. Maknanya kejadian Allah SWT buat ni dikelubungi oleh sifat rahmat dia. Hak tu lebih banyak mengatasi hak lain. Walaupun sifat dia tu ada, sifat murka, sifat gitu gini ada, tapi hak ni melebihi daripada hak lain. Gitulah. Dia nak cerita sini. Lepas tu ada cerita lah dalam kitab-kitab. Umpamanya dalam Faidul Bari tu ada sebut, dia kata ada seorang ulama dulu, dia Tuhan tunjuk pada dia jumpa dengan syaitan. Dia kata, kamu kata aku ni akan kena seksa dalam neraka, begitu ke? Jadi ulama tu kata, ya. Apa kata dia? Tidakkah Tuhan ni sifat rahmat, kata dia. Kalau sifat rahmat, takkan dia akan masuk aku dalam neraka, kata dia. Seksa aku, di mana rahmat dia? Ulama tu kata sifat rahmat ni maknanya kena kepada rahmat ni, dia kena kepada apa ni, orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang buat baik tidak supemu tu. Dia kata, syaitan tu kata, selama ni aku ingat kamu ni orang pandai, alim besar, kena Tuhan molek. Dia tak kena, kata dia. Rupanya tak kena. Tengok mana Tuhan kata rahmat dia ni luah. Dia bersifat memberi rezeki luah, bil itlaq, mana tanpa qaid. Beri rezeki kepada hak ni kau, sebanyak ni kau, terhak tak ada terhak. Sifat rahmat Tuhan lagu tu juga luah juga. Sifat Tuhan dia tidak terhak. Bila tidak terhak, apa dia tak boleh masuk? Apa dia tidak boleh masuk aku ni dalam rahmat dia? Dalam Quran kata, dalam Quran ada sebut, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Aku ni tidak sesuatu kau, kata dia. Dah segala sesuatu masuk dalam rahmat Tuhan belakang. Aku, moga aku ni tidak sesuatu kau, kata dia. Dah kalau aku ni sesuatu, Tuhan sudah kata, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ulama tu pun terpegun, tak boleh jawab dia. Senyap begitu. Senyap begitu, kaku ulama. Tapi dalam kitab Faidul Bari, Anwar Shah Kashmiri jawab. Dia kata dia pun tak faham juga.
Apa yang ulama tu tak boleh jawab? Padahalnya Tuhan raya rahmat aku ni boleh inna rahmati wasi'at kulla syai'. Makna dia rahmat aku ni boleh menampung segala sesuatu kalau nak bubuh dalam tu. Sebab kita kata rumah ni muat 1000 orang. Boleh muat, tidak semesti ada 1000 orang. Tak semesti. Boleh jadi ketika kita kata rumah ni muat 1000 orang, masjid ni muat 10,000 orang, kita kata tidak semesti dalam masjid tu ada 10,000 orang. Tapi boleh muat. Kalau orang masuk boleh muat. Tapi dah iblis dia tak tak saya masuk. Dia kata, nak mana? Walaupun boleh masuk muat lagi kalau mu pun nak masuk. Tapi dah mu pilih jalan tak saya masuk. Nak mana? Ini makna luah rahmat Tuhan tu kepada orang yang mahu. Kepada orang yang mahu nak pilih jalan, nak pergi kepada rahmat dia. Sebab dia akan boleh muat. Tak usah kita rusing. Rahmat Tuhan, rezeki Tuhan, apa-apa tu masuk dalam rahmat dia tidak terhad. Dia boleh bui. Tak usah mari seramai mana pun boleh. Tapi dah dia tak sah. Hak dalam ayat tadi kata boleh meliputi segala sesuatu, makna boleh muat. Bukan bermakna segala sesuatu tu ada dalam tu, tidak. Luah nak ayat rahmat dia tu. Dah iblis tak saya masuk, syaitan tak saya masuk, nak mana? Gitu cerita. Daripada sini juga hadis ini juga dia pegang dengan hadis hak lain lah. Sabaqat. Ada ulama macam Ibnu Arabi, Ibnu Al-Qayyim, di antara hak dia pegang, dia kata neraka tu akan tak ada, saya rasa. Neraka tu akan tak ada, azab ni tak ada, suk-suknya berhenti sekat tu. Lagu mana? Sebab apa? Rahmat dengan ghadab ni seseolahnya macam berlomba lah. Kalau kita bayangkan berlomba, akhir sekali benar rahmat. Bila benar rahmat, hak terakhir sekali tu rahmat, mana tak ada lah. Hak ghadab ni tak ada lah, dia berakhir dengan rahmat. Itu dia bagi kot tu. Berakhir dengan rahmat, maknanya tak ada. Neraka apa ni? Ada neraka, tapi akhir sekali dia akan, kalau kita kata mapuhlah api dia tu. Mapuh api dia. Lepas pada tu orang duduk dalam tu dia sudah jadi tabi'i dia tu, kejadian dia tu sesuai dengan api tu. Kalau ada api pun sesuai dengan api. Dia panggil nariyut tabi'ah, nariyul khilqah. Kemudian dia jadi sesuai. Seperti kejadian benda yang sesuai dengan air, dia boleh hidup dengan dalam air. Walaupun hak kejadian lain tidak sesuai dengan air, masuk semetar pun mati selalu. Tapi dia ni jadi sesuai. Ini takwilan dia, kata-kata dia. Tetapi pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama. Ulama tak terima. Neraka ni akan terus ada sampai bila-bila. Tidak kata tak ada azab ni terhenti ke apa. Tak ada. Kalau gitu mengikut jumhur ulama ni. Tapi hak kebanyakan ulama yang terima kata semua orang ni akhir sekali masuk syurga, tak ada neraka tu, dia pegang dengan ayat lain pula, illa ma syaa rabbuk. Dah banyak lagi lah, dulu pun kita sudah bincang dah sikit sebanyak ni. Tetapi itu tidak pendapat jumhur ulama. Nampaknya sekat itulah, tak ada lah ni. Wallahu a'lam.